A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihaz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih kepada Cikgu Samprizal sebagai pengacara majlis pada malam ini, dan mungkin ada jawatannya di surau ini. Saya tak tahu imam kot. Imam ke apa? Tok Bilal, Tok Siap. Setiausaha, setiausaha. Maaf saya tak sempat nak, orang kata nak bersoreh tadi kan. Namanya tahulah Cikgu Samprizal ni cikgu saya lah masa di Kepip. Dulu masa belajar di sekolah menengah tu ada program anjuran Kesatuan Pelajar Islam Perak. Jadi saya wakil daripada sekolah saya masa tu di Sekolah Menengah Agama Irsyadiah Adiniyah Batu 26 Bagan Datuk. Jadi di situlah kami berkenalan. Cikgu saya lah ni. Sebelum tu nak tanya, boleh dengar jelas tak? Jelas sebab dia macam, saya rasa macam orang tak dengar. Tapi jelas pasal mikrofon canggih ni dia memang macam tu. Oh, PA Mahir. Okey, PA Mahir memang macam tu. Baik, seterusnya kepada tadi disebut pengerusi di luar kawasan, Timbalan Pengerusi Encik Syaiful Amri bin Sulaiman, setiausaha, setiausahanya Cikgu Samprizal lah, Penolong setiausaha Encik Muhammad Azmi, Asokan bin Muhammad Ali, Bendahari Encik Mokhtar bin Ibrahim, Penolong Bendahari Encik Huzaifah bin Abdul Razak Elay Ghazali. Seterusnya kepada semua AJK yang saya tak sebutkan namanya, tapi adalah dalam senarai ni, semua ni orang kuat-kuat, orang yang sangat committed, memberikan seluruh jiwa raganya, berkorban masa, tenaga, berkorban nyawa untuk membantu mengimarahkan rumah Allah, iaitu Surau Diri Jumaat Islamiah Taman Bersatu. Tadi saya ikut Waze tu, GPS tu, Kelain di bawahnya, tapi tak adalah jauh sangat, belah-belah depan sana lah, sesat jugalah. Maknanya pakai Waze tu pun sesat. Patut dia kata GPS guna pun sesat kan. Kadang-kadang dia sesat juga rupanya. Baik, seterusnya kepada muslimin dan muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu, pakcik-pakcik, makcik-makcik, atuk-atuk, opak-opak, pak haji, mak haji, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, kawan-kawan muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan pada malam ini kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pihak surau melalui Cikgu Samprizal yang sudi menjemput saya. Sebenarnya tak adalah banyak pun pengalamannya kan, nak dibandingkan dengan tuan-tuan ni jauh jauh langit dengan bumi. Tuan-tuan ni kira dah otai-otai kan, lebih dulu makan garam sebab tu darah tinggi kan, lebih dulu lagi makan gula, kecil manis. Jadi begitulah beza pengalaman kita. Saya adalah sedikit pengalaman dibandingkan dengan tuan-tuan perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Jadi saya minta izinlah nak berkongsi sedikit pada malam ini, bersempena dengan sambutan Isra' dan Mi'raj. Program ni sempena Isra' dan Mi'raj. Kira surau ni buat awal ni
Kan kalau ikut tarikh betulnya lagi 2 minggu lebih kurang gitulah ujung bulan ni. Tapi saya kira nak bagi thumbs up lah, nak bagi tahniah lah. Ya, pasal buat awal daripada orang lain. Handal lah ni. Kalau buat awal ni kira handal. Ya, tempat lain saya rasa dalam Ipoh ni tak ada lagi yang buat. Bukan kata dalam Ipoh, dalam Perak pun rasanya belum ada lagi yang buat. Silap-silap dalam Malaysia pun tak ada lagi. Kan, bukan kata dalam Malaysia, rasanya kalau saya tanya kawan-kawan luar negara demo pun kata tak start lagi. Ya, maknanya ini yang pertama di dunia ni. Ceramah Isra' Mi'raj yang pertama di dunia. Punya hebatnya ya, program kita pada malam ini. Tapi kadang-kadang ada setengah masjid surau tu ya, ada program awal. Ya, dia panggil ambang ataupun pra. Kemudian nanti dia buat lagi. Dia buat sampai 2-3 kali ceramah. Nanti sampai pada hari berkenaan pun kalau nak buat lagi ceramah tak ada masalah. Ya, lagi galak, lagi kerap, lagi acap kali kita buat ceramah, lagi banyak kali kita dapat makan. Sebab selalunya lepas ceramah ada makan. Tapi ada ke pun malam ni? Nampak je tak ada je. Tapi kalau tak ada untuk jemaah, takkan untuk penceramah tak ada kan? Penceramah ada? Ada? Alhamdulillah. Kalau tak ada di surau, biasa dia mau bawa pergi kedai. Biasanya gitulah. Kan? Udang galah, ikan bakar tu biasalah. Baik saja je gurau tuan-tuan ya. Kalau tak ada makan pun tak apa. Kita datang bukan nak makan. Kita datang nak bagi makanan kepada rohani kita. Sebab kita selama hari ni asyik melantak je kerjanya. Menterdarah je kan. Membuncitkan perut. Ya, sebab itu kita ni ada pingat PJK, perut jauh ke depan kan. Tapi kita lupa nak memberi makan kepada rohani kita. Dia pun nak makan juga. Tapi tadi Alhamdulillah saya dengar cikgu kata ya, surau ini ada 17 pengajian dalam sebulan. Maknanya lepas ni permintaannya kata nak tambah lagi. Kalau boleh tiap-tiap malam. Ya, kalau boleh bukan kata tiap-tiap malam, tiap-tiap hari tu biar ada 2-3 pengajian. Kuliah Zohor pun ada, kuliah Asar pun ada, kuliah Duha pun ada. Itu baru betul-betul handal tu kan. Baru ni saya ada rakaman dengan Perak FM, dia buat lepas Asar kan. Orang pun jadi jarang-jarang, kadang-kadang ya, yang datangnya boleh dibilang tak sampai dalam 100 orang gitu. Pasal orang pun rasa pelik buat kuliahnya lepas Asar dekat Masjid Salahuddin, Taman Desa Bayu dekat Seri Manju. Tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pejam celik, sedar tak sedar kita dah berada dalam bulan apa? Bulan Rajab. Bulan ni namanya bulan Rajab. Bulan Rajab ni ya, dia termasuk di antara bulan-bulan haram, dia panggil Ashharil Hurum. Ya, bulan haram dalam Islam dia ada 4 bulan. Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Ya, bulan dalam Islam ada 12, sama macam bulan Masihi. Bulan Masihi kita hafal cayo. Ya, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Lancar je kita menyebutnya. Ya, tapi bila suruh sebut bulan Islam, kalender hijrah, terkebir-kebir, terkedip-kedip, terbedik-bedik kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, ya, Ramadan. Ramadan tu ya, lepas tu Syawal. Syawal dia ingat ya, maknanya tak ingat, tak lancar. Tapi yang kata bulan Islam ni sama juga ya, cuma sama tu maksudnya sama bilangannya 12 bulan, cuma cara kiranya berbeza ya. Cara kira bulan Masihi mengikut putaran matahari ya, 365 hari setahun. Adapun kalender hijrah dikira mengikut putaran bulan, 355 hari setahun. Dia kurang 10 hari daripada kalender Masihi. Kemana nak angkat gambar tu? Kan? Ni angkat gambar penonton pula, asyik gambar penceramah je. Itu baru nampak cara duduk tu pun lain je kan. Okey. Apa tadi nak cakap lupa dah. Jadi daripada 12 bulan tu ada 4 bulan disebut bulan-bulan haram. Pasal apa namanya bulan haram ni? Haram itu ada 2 maksud. Maksudnya ya, bulan yang diharamkan berperang ya, dan juga bulan yang dihormati. Pada bulan ini kalau mengikut amalannya, bukan kata setelah
Islam, setelah datangnya Islam. Sebelum tu lagi, masa zaman jahiliah lagi, pada bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah ni, orang-orang Arab jahiliah ni mereka akan mengadakan genjatan senjata. Maknanya bulan ini bulan perdamaian. Kalau bergaduh, berdamai, bermaaf-maafan. Jadi mengambil daripada semangat itu, kita pun kalau adalah jemaah di surau ni yang bermasa muka, yang bersengketa, yang bergaduh, yang bercakap, biasalah kadang kita jemaah surau pun bergaduh juga kan, jemaah masjid pun bergaduh juga, AJK dengan jemaah pun bergaduh juga, imam dengan AJK pun bergaduh juga. Asyik nak bergaduh je rajanya. Dia kalau tak bergaduh tu rasa tak sah. Macam suami isteri pun begitu juga kan, kalau lama tak bergaduh tu rasa macam tak adventure. Dia saja cari pasal nak bagi bergaduh. Lepas tu bila dah lempar pinggan mangkuk dah pecah, ajak pergi Langkawi beli baru kan. Itulah gunanya kan. Kadang-kadang sekali-sekala kena juga bergaduh. Kalau tidak pinggan mangkuk tak pecah kan, kalau tidak pakai yang lama aja. Bila nak beli akopal pula, jadi kena bergaduh. Jadi contohnya begitulah. Jadi dalam pada kita bergaduh tu kenalah berdamai pula. Jangan sepanjang-panjang kita bergaduh, sebab Nabi pesan orang yang beriman, dia tak bergaduh lebih daripada 3 hari. Kan, lebih daripada 3 hari tak boleh. Dia kena sebelum 3 hari kena minta maaf. Antara peristiwa besar yang berlaku di dalam bulan Rajab apa dia? Tak lain dan tak bukan, namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Alah ustaz ni cerita Isra Mi'raj samai lah. Apa yang samainya? Samai macam ustaz tahun lepas. Ustaz tahun lepas ceritanya samai macam ustaz cerita. 2 tahun lepas pun samai juga. 3 tahun lepas pun cerita samai juga. Kami tukar-tukar, kami panggil ustaz yang pakai songkok, cerita sama. Ustaz yang pakai seroban besar tempayan pun ceritanya sama juga kan. Ustaz yang tak pakai songkok, tak pakai kepiah, tak pakai seroban, siap remos lagi, sikat belah tepi lagi kan, ada jambul lagi, tapi sama juga ceritanya. Kan, ceritanya memang sama daripada dulu sampai hari kiamat. Kalau tuan-tuan panggil ada ustaz ceritanya lain, dia kata sebenarnya Nabi Isra tu bukan daripada Mekah, bukan daripada Masjid Haram, sebenarnya daripada Masjid Sengat katanya kan. Lepas tu Nabi sebenarnya singgah Putrajaya katanya, lepas tu ngopi dulu. Yang itu lemparkan dengan sejadah. Walaupun ceritanya kita dengar tu sedap pasal lain daripada orang lain, tapi cerita tu salah, cerita tu tak betul. Baik, kenapa cerita yang sama diulang-ulang? Tak cemuh ke, tak jemu ke? Padahal bukan selalu pun, setahun sekali je kita dengar cerita yang sama. Mungkin kita yang dah pernah dengar ni kita dengar lagi, tapi mungkin ada generasi baru. Macam tadi Ustaz Cikgu Sampriza sebut, budak-budak muda. Mungkin ada yang baru datang, baru berjinak-jinak dengan surau, dengan masjid. Jadi dia baru dengar cerita ni. Kita yang dah galak, dah kerap, dah acap kali dengar ni, kata ulama, mendengar benda yang berulang-ulang kali untuk menetapkan iman. Supaya iman kita ni jadi lagi mantap, lagi yakin, lagi padu. Bila kita dengar benda yang sama berulang-ulang kali. Kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah, berapa kalikah perkataan bila diulang-ulang baru dia lekat dalam kepala otak ataupun dalam hati? Berapa kali? Ni pakar motivasi. Dia kata kenapa isteri gemar beletio kan, pok-pek, padahal benda yang sama. Sebab nak bagi suami tu lekat dalam kepala otak dia. Berapa kali? Katanya 200 kali. Patutlah isteri kita beletiok je rojanya pagi, petang, malam. Kadang kalau tidur pun kita tengok mata terbeliak. Kita kata pasal apa mata terbeliak? Rupanya hari ni tak cukup patah perkataan. Dia dalam sehari dia ada kiraan dia berapa ribu patah perkataan kena bercakap. Jadi kalau tak cukup hari tu, tidurnya mata terbeliak. Jadi kita kalau isteri beletiok, kita bagi je dia bersyarah. Biarkan. Biar dia beletiok sampai habis, sampai dia puas. Ni kadang-kadang kita orang lelaki ni isteri beletiok, kita keluar, kita cabut, kita start motor pergi kedai kopi. Sebenarnya kesianlah isteri kita pasal penonton tak ada. Dia kalau ceramah ni dia kena ada penonton kan. Jadi suami kenalah tahan telinga, dengar je lah, anggukkan aja. Ya, baik, insya-Allah boleh. Ya kan aja sampai dia habis, sampai dia puas.
Jadi nak ceritanya tuan-tuan ni, apa sahaja yang kita dengar berulang-ulang kali, maka barulah lekat di dalam kepala, lekat di dalam hati. Jadi begitulah tuan-tuan ni, bukan kata isteri aja, suami pun kadang-kadang dia beletior juga, beletior dekat anak. Kita dah jadi bapa, beletior kat anak. Dah jadi atuk, beletior kat cucu. Kita pula bila peringkat jadi cucu ni tuan-tuan ni, kadang-kadang bila pergi balik kampung, jumpa atuk dengan jumpa opah, dia akan cerita benda yang sama. Dulu saya balik rumah atuk saya, dia cerita zaman Jepun. Tiap-tiap kali balik kampung, asyik-asyik Jepun, asyik-asyik Jepun. Asyik-asyik Jepun. Kadang-kadang kita tunjuk, buat isyarat macam tu dekat adik-beradik lah, dekat adik kita kan. Hari ni saja dah 5 kali cerita itu aja. Kan? Dia tak ingat ke dah cerita dah hari tu. Tapi benda yang sama diulang-ulang dengan tujuan untuk memberikan penetapan lagi, penetapan iman kepada kita. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita bercerita tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, dia melibatkan ini yang tajuk kita malam ni. Tajuknya mengimani perjalanan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia ada berkait dengan iman. Kalau kita ni ada ragu, ada rasa macam betul ke? Ada rasa macam tak percaya, dia boleh menyebabkan rosaknya iman. Apatah lagi kalau kita langsung tak percaya, lagilah terbatalnya iman dan boleh menyebabkan murtad, terkeluar daripada agama. Jadi sebagai orang Islam, kita kena betul-betul percaya. If you don't believe it, betul ke? Dia punya makhraj dia. If you don't believe it, believe it. Jika kamu tak percaya, kena juga percaya. Pasal ini termasuk dalam perkara gaib. Kadang-kadang tak terjangkau kita punya akal kita. Tapi sebagai orang beriman, nak tak nak kita kena meyakini peristiwa ini. Tapi bila kita dengar kupasan-kupasan, kajian demi kajian, maka lama-kelamaan kita akan faham bahawasanya benda ini bukan tak logik, bukan tak masuk akal. Benda itu memang masuk akal. Saya ingat lagi kata guru besar saya dulu. Pasal apa orang kata tak masuk akal? Sebab dia tak masukkan cerita ni ke dalam akal. Kalau masukkan cerita ni dalam akal, masuklah akal katanya. Kan, kita selalu kata cerita tak masuk akal. Masukkan ke dalam akal, maka masuklah akal ceritanya. Cuma pada zaman dahulu, bila diceritakan kenderaan yang laju sepantas kilat, demo tak boleh terima lah akal. Masa itu yang paling laju pun naik kuda. Daripada Mekah nak pergi ke Palestin, kalau naik kuda 2 minggu, itu kira laju dah tu. Kalau naik unta makan bulan, sebulan, kadang bawa ke 2 bulan. Dia tengok pula pada kesihatan kenderaan tu. Kalau kata kuda tu kencing manis, lambat sikit kan, dia pun nak berhenti-berhenti, asyik nak terkencing je kerjanya kan. Misalnya gitulah. Kalau kuda tu ada gaut ke kan, kuda tu ada penyakit-penyakit yang lain, dia akan membawa menyebabkan masa tu jadi drag lagi. Jadi begitulah maksudnya. Tapi kan, kalau hari ni kalau kita kata nak pergi daripada Malaysia nak pergi ke Mekah, perjalanannya makan masa 8 jam, 9 jam. Hush, tak masuk akal. Boleh tak? Siapa kata tak masuk akal tu nampak benar dia ni kita kata ketinggalan zaman lah. Gamaknya dia duduk dalam hutan apa. Padahal naik kapal terbang 8 jam 9 jam sampai lah. Tapi ada orang bila dah kata boleh naik kapal terbang, dia nak mencabar diri. Dia kata saya nak naik basikal daripada Malaysia pergi ke Mekah. Ada tak? Ada orang Malaysia dia pergi Mekah, dia naik basikal. Ustazah berbasikal ke Mekah tajuknya. Ada keluar buku, ada masuk dalam berita, ada masuk dalam televisyen lah. Cerita dia naik basikal pergi Mekah dengan suami dia, setahun baru sampai. Modelnya 1900. Kita kata handai betul naik basikal. Tapi rupanya dalam sejarah dunia ni tuan-tuan ya, orang pergi ke Mekah naik basikal tu kita kata handai lah. Rupa ada lagi handai berjalan kaki. Siapa dia? Iaitu bukan daripada Malaysia, tapi daripada Yaman ke Mekah. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan, orang tu banyak kali dah kita dengar ceritanya, kadang dah lupa. Namanya Uwais Al-Qarni. Dia berjalan kaki daripada Yaman ke Mekah. Bukan setakat berjalan kaki, nak cerita lagi handai daripada itu, dia pikul mak dia.
Dia pikul mak dia sambil berjalan kaki daripada Yaman ke Mekah. Handai tak handainya. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, berbalik kepada cerita kita, mudah-mudahan kita adalah termasuk di kalangan mereka yang mengimani, betul-betul yakin, betul-betul percaya kepada kisah ini, kerana sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika mana sebelum itu dia tak ada lagi gelar As-Siddiq. Ketika mana Nabi balik daripada Isra' dan Mi'raj, ya, kemudian Nabi bercerita kepada penduduk Mekah. Masa tu Abu Bakar tak ada lagi, tak jumpa Nabi lagi. Kemudian ada seorang pergi berambat dia kepada Abu Bakar. Kemudian dia menceritakan kepada Abu Bakar, kamu nak tahu kawan kamu tu dah gila, ya, dah makin teruk. Aku dah cakap kamu jangan berkawan dengan dia, kan, dia tu gila. Nabi Muhammad ni tuan-tuan, gelaran kepada Nabi Muhammad ni Majnun, orang kata dia gila. Sahirun, orang kata dia ahli sihir. Pasal apa? Tak gila, ya, dia mengajak orang meninggalkan sembahan berhala yang telah diamalkan oleh datuk nenek moyang mereka. Dia kata kamu ni pasal apa dah tak nak menyembah berhala pula? Bukan ke nenek moyang kita dah lama dah menyembah berhala? Apa yang tak betulnya? Nabi kata ini bukan Tuhan, ini patung, dia bukan boleh buat apa pun. Tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ni orang kata dia apa ni, gila. Jadi yang sahabat ni tadi dia kata yang mengabarkan berita kepada Abu Bakar tadi, dia kata apa dia? Kawan kamu tu dah gila. Balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, ya, dia kata dia pergi ke Palestin naik burak. Lepas tu dia pergi malam, lepas isyak sebelum subuh dia dah balik. Ada ke patut, ada ke masuk akal punya cerita kawan kamu tu dah gila? Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar bila dengar berita yang disampaikan kepadanya, kalau yang berkata itu Muhammad, kalau dia sebut dia pergi lebih jauh daripada itu pun, bukan kata naik burak, bukan kata pergi lebih jauh daripada Palestin, ya, lebih jauh daripada itu pun aku percaya. Masya Allah. Ini yang kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, Nabi pernah menyebutkan iman dia jika ditimbang dengan penduduk Madinah, berat lagi iman Abu Bakar. Masya Allah. Ya, ada pun iman kita ni senipis kulit bawang. Punyalah nipis iman kita, punyalah rapuhnya iman kita. Namun begitu tuan-tuan ni, bila kita bercerita pasal iman ini, ya, kita berada di akhir zaman, kita kena betul-betul mantapkan iman kita. Pasal apa? Nabi kata fitnah yang paling dahsyat sekali ialah fitnah iman di akhir zaman nanti, ya, sehingga ada satu masa ataupun ada satu peringkat di mana ada orang paginya beriman, petangnya bertukar menjadi kafir, ataupun petangnya beriman, keesokannya bertukar menjadi kafir. Nanti akhir-akhir zaman nanti, dekat-dekat nak kiamat nanti, kita akan jumpa, ya, golongan orang yang beriman, dia boleh bertukar, dia boleh runtuh, dia boleh rosak imannya dalam masa satu hari aja. Pagi beriman, petang bertukar menjadi kafir, petang beriman, keesokannya pula menjadi kafir. Apatah lagi yang paling menakutkan apabila munculnya Dajjal, yang mana, ya, agenda Dajjal ialah untuk merosakkan iman. Ya, yang kata Dajjal ni dia manusia, tugasnya merosakkan iman. Kemudian keluar lagi seorang manusia, ganas lagi daripada itu, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Dia pun manusia juga, tapi dia jenis bunuh orang, dia jenis bantai orang, dia jenis kokak orang. Itu Ya'juj Ma'juj, manusia juga, ya. Tapi yang bahaya Dajjal, kata Nabi, tidak ada fitnah yang lebih bahaya daripada fitnah Dajjal sejak daripada bumi diciptakan, sejak daripada anak Adam diciptakan sehinggalah hari kiamat. Jadi harap-harapnya kita ni tak jumpalah dengan Dajjal. Tapi andai kata jumpa, pastikan iman kita pada ketika itu betul-betul mantap, betul-betul padu, insya-Allah, kan? Tapi yang paling hebat sekali biasanya dalam ceramah ni orang perempuan. Orang lelaki dia tak boleh tahan. Tengok tak sampai sejam sekarang adalah yang bangun, dia besyok, dia nak terkencing lah apalah. Yang paling best lagi, dia tak kencing dekat tandas zura. Dia kata teman tak boleh kencing tandas zura, tak keluar katanya, kena kencing di tandas rumah juga. Balik ke rumah nak kencing. Lepas itu memang nak datang balik tak boleh harap lah, tak harap lah dia datang balik, kan. Tapi orang perempuan 2 jam ceramah memang tak bangkit-bangkit, kencing situ gamaknya, ya.
Dia memang tak tahulah, memang pakai pampers ke apa ke, memang mana-mana ceramah orang perempuan paling hebat. Dia tak ada besya, orang lelaki yang mau besya ni ya. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, patah balik cerita pasal Isra' dan Mi'raj ini, ya, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Suratul Isra' ayat yang pertama. Tadi ada diperkenalkan saya ni imam dulu. Rupanya tak jauh kita ni tuan-tuan ni. Saya imam masjid Jami' Kampung Melayu. Dekat je kan. Dulu saya belajar di tahfiz dekat Adin tu lah. Sebelum dia berpindah ke Intim. Dulu saya belajar di sini, imam dekat sini. Jadi saya tahulah juga kawasan-kawasan ni. Adalah juga saya meronda-ronda kawasan ni kan. Kan, tapi dah lupalah 20 tahun yang lepas. Tahun 2099 saya masuk sini. Sebab tiba-tiba cerita tu pasal tadi baca Quran, teringat jadi imam dekat sini. Dia boleh terbayang sampai ke situ. Ya, masa jadi imam kat sini dulu kan. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ayat tu menceritakan apa dia? Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya. Siapa dia hamba-Nya? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram, daripada masjidil haram di Mekah, ilal masjidil aqsa di Madinah, alladhi di Madinah pula, di Palestin, alladhi barakna haulah, iaitu kawasan ataupun bumi yang diberkati, linuriyahu min ayatina, supaya kami yakni Allah nak memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia yakni Allah maha mendengar lagi maha mendalam pengetahuannya. Baik, kalau kita nak syarahkan satu-satu ayat ni memang panjang lah ya, tapi kita ambil subhanallazi asra, memperjalankan hamba-Nya dari asra bi'abdihi lailan, pada waktu malam. Ini yang dalam tajuk kita ni, mengimani perjalanan malam. Persoalan malam ni pun menjadi tanda tanya juga. Masa zaman Nabi lagi dah ada yang tanya, kenapa Isra' Mi'raj tu malam, kenapa tak siang? Kalau siang nampaklah buruk terbang. Barulah kita orang di Taman Bersatu ni kalau nampak betul buruk melintas, ya, nampak buruk tu terbang kan, percayalah ini malam, nampak benar nipunya. Kan, sengaja Allah Ta'ala buat perjalanan itu malam ya, sebagai nak menguji keimanan, percaya ke tidak. Ya, kemudian yang kata burak ni, yang Nabi naik burak ni tuan-tuan ya, ada riwayat yang menyebutkan dia adalah binatang yang diternak ataupun binatang yang berada di dalam syurga. Itu pun panjang jugalah ceritanya. Ya, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah pergi pilih dalam ramai-ramai burak tu yang mana satu. Yang mana satu nak jadi tunggangan. Maknanya ada ramai lah, ada banyak lah burak ni dalam syurga masa tu. Tapi dipendekkan ceritanya, ada satu burak ni ya, dia malu-malu, tersipu-sipu, nyorok dekat ujung penjuru kandang. Pasal apa pula? Bila tanya dia, yalah kalau burak lain tu dema memanglah kan, dema tu bukan kaleng-kaleng, saya ni biasa-biasa je. Saya ni burak biasa-biasa je, rasa macam tak layak lah pula. Pasal masa pengumuman tadi, siapa yang nak menjadi tunggangan kepada ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu bagi segala Nabi dan Rasul, makhluk yang paling mulia atas muka bumi, siapa nak? Semua burak pakai angkat tangan. Demo bertangan ke Ustaz? Ada bersayap. Ya, demo pakai angkat sayap lah. Semua pakai nak. Tapi ya, ada seekor ni dia nyorok. Dia macam malu kan. Dia duduk dekat penjuru kandang. Lalu malaikat Jibril pun tanya, kenapa? Yalah saya ni tak layak, siapalah saya ni. Maknanya dia merendah diri kan. Lepas tu pendek ceritanya, malaikat Jibril pilih dia. Maka sebab itu dah riwayat juga menceritakan ketika burak ni dihadapkan ke hadapan Nabi, dia ni jadi macam malu-malu, macam nak tak nak aja masa Nabi nak menunggang dia. Dia rasa malulah, sebab yang nak menjadi penunggangnya ialah manusia yang paling mulia di atas muka bumi. Masya Allah.
Ya, beruntung buraq tu. Jadi yang kata buraq ni ambil daripada perkataan barqun, artinya kilat. Maknanya kelajuannya sepantas kilat. Nabi sebut dalam hadis, jika dia melangkah sejauh mata memandang. Kalau diterjemah kepada bahasa Perak, sekali dia melompat, udah lebuh. Udah tak mandang, punya laju. Ya, yang kata buraq ni memang kenderaan yang terpantas di dunia. Tidak ada yang boleh menandingi buraq, ya, pada zaman ini. Kemudian buraq ni diambil juga daripada perkataan barik. Barik artinya putih melepak. Jadi warna buraq itu ialah putih melepak. Putih yang bersangatan putih. Kemudian saya pendekkan lagi ceritanya tuan-tuan ni, bila Nabi nak menunggang buraq, Nabi tidak keseorangan, tetapi Nabi ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan pada ketika itu, ya, pada ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, kata dalam riwayatnya, Nabi menceritakan, aku melihat malaikat Jibril dalam rupanya yang original, yang asal. Sebelum ni Nabi biasa jumpa malaikat Jibril, tapi yang tak ori. Maksud yang tak ori ni, dia merupa kepada bentuk orang, dan seorang lelaki yang handsome, yang tampan, pakaiannya putih, rambutnya hitam. Bila dia berjalan tak ada kesan perjalanan, kemudian seorang pun tak kenal dia. Itu malaikat Jibril. Kalau dia datang jumpa Nabi, dia akan merupa orang. Tapi kali ni dia jumpa Nabi dalam rupanya yang sebenar. Nabi bila tengok malaikat Jibril, Nabi pun terkejut, sebab betul-betul yang ori Nabi pun tak pernah tengok. Lalu Nabi kata, wahai Jibril, besarnya kamu ni, ya, besar bebenar, kata Nabi Muhammad. Lalu kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, tara saya yang tuan tengok besar ni sebenarnya tak adalah besar mana, ada yang lagi besar. Baik, bila Nabi tengok besar tu, bayangan kita besar mana agaknya? Malaikat Jibril, gamaknya dia besar lagi lah kot daripada orang kan, dia tinggi lah kot kan. Kita tengok tu kira mendongak lah, macam tengok Transformers. Sekarang dekat mana? Dekat Ipoh ke yang ada replika Transformers? Dekat Ipoh kan, yang dekat Green Town kan. Kita tengok, ui tingginya rupa ini, rupa padahal menipu je pun kan. Kita itu pun perak dah kan. Tapi yang kata malaikat Jibril alaihissalam ni tuan-tuan ni, Nabi tengok, Nabi kata malaikat Jibril ada 600 sayap. Ya, 600 sayap. Satu sayap daripada timur ke barat, minal masyriqi wal maghrib, jika dihamparkan menutup bumi. Maknanya satu sayap dia besarnya, kita katalah sebesar bumi. Dia ada 600 sayap. 600 kali ganda bumi besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Yang ini kita tak payah nak fikir sangat, memang boleh pecah otak kan. Memang kita boleh pecah otak. Macam kadang-kadang lah orang fikir pasal kerja malaikat. Ustaz, malaikat ni kan kerjanya, ya, bila dah Nabi pun dah tak ada, dah habis, dah wafat, Nabi yang terakhir, dia kerjanya menyampaikan wahyu. Dia macam postman lah kita kata, dia menyampaikan surat, menyampaikan wahyu. Tapi sekarang ni Nabi dah tak ada, apa gamak dibuatnya Ustaz ya? Dia fikir sampai situ, kira makan gaji buta lah dia kan. Kalau ada yang cakap itu lempangan aja kan, dia nyebuk kerja malaikat, kerja dia pun tak selesai. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dah masuk waktu terus ya. Okey. Dia nak berhenti pun boleh, azan nak terus pun boleh. Dua-dua kaedah ni boleh Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, itu besar malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril kata apa? Ya Rasulullah, tara saya ni tak besar, ada lagi besar. Kemudian Nabi kata, siapakah yang lebih besar? Yang lebih besar malaikatu Israfil alaihissalam. Malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala, dia lagi besar daripada saya. Saya 600 sayap ni duduk di bawah satu sayap dia. Dia ada 1000 sayap. Berapa lagi besar malaikat Israfil. Dan malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Yang ini lagilah, kerja dia sepanjang hidup 2 kali niup aje. Itu pun sekarang ni ketika sahabat bertanya kepada Nabi tentang cerita hari kiamat ni, Nabi kata malaikat Israfil sekarang ini. Masa tu zaman Nabi, Nabi sebut pada ketika zaman Nabi, Nabi kata malaikat Israfil sekarang ni dia sudah meletakkan muncung sangkakala di mulutnya, dan matanya sedang memandang ke arah langit ataupun memandang ke arah arasy, ya, menunggu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah kata tiup, dia tiup. Maknanya akan berlakunya
Kiamat. Tapi sebelum berlakunya kiamat, sebelum sangkakala ditiup, akan berlaku 10 tanda besar. Adapun tanda kecil semuanya sudah pun berlaku, kata ulama. Ada yang menyebut 40 tanda, ada yang menyebut 100 tanda, ada yang mengatakan lebih lagi, dan kesemua tanda kecil telah berlaku. Tinggal tanda besar sahaja yang belum berlaku. Adapun kata ulama, tanda kecil yang terakhir, dia tanda kecil nak masuk ke tanda besar, iaitulah munculnya imam masjid sengat. Imam Mahdi. Imam itu pemimpin, Mahdi itu yang mendapat petunjuk. Dialah yang akan menjadi khalifah, yang akan memimpin. Dan pada ketika itu Nabi suruh kita baiat dia, maknanya kena ikut dia, bersama-sama berperang, memerangi kaum kafir, kaum musyrikin. Namanya Muhammad bin Abdullah, daripada keturunan Nabi sebelah Sayyidina Hasan, anak kepada Sayyidina Ali. Nabi sebut di dalam hadis tentang apa namanya exactly lah, siapa orangnya. Jadi hari itu saya dengar ceramah Ustaz Kazim dekat TikTok kan. Dia kata ada orang datang ke pondok dia. Datang ke pondok, tuan-tuan pun pernah dengar kot. Datang ke pondok dia, datang main terjah, tak ada appointment. Nak jumpa Ustaz Kazim kena ada appointment, pasal orang apa ni, orang hebat-hebat ni kan. Jumpa saya tak payah appointment. Jumpa Ustaz Kazim ada appointment. Jadi bila ada orang datang, dia terjah aje. Terjah, kata PA Ustaz Kazim, ni Ustaz, ada orang datang ni, dia tak ada appointment tapi dia nak jumpa Ustaz. Dah halang-halang dia terjah tu. Ustaz Kazim tak apa, mana dia? Lepas tu Ustaz Kazim pun jumpalah dia. Bila jumpa dia, payah benar nak jumpa Ustaz ni, mengalahkan YB. Marahnya kan. Payah benar nak jumpa Ustaz ni, mengalahkan YB. Jumpa YB lagi senang. Lepas tu Ustaz Kazim kata orang lain semua dah booking, dah ikut gilio, ada queue. Kamu main terjah aje, tapi tak apalah. Apa halnya? Dia kata Ustaz, orang lain semua tak percaya saya ni Imam Mahdi. Padahal ciri-ciri Imam Mahdi tu ada pada saya, katanya. Ustaz Kazim pun kata, apa ciri-cirinya? Dia kata ciri-ciri Imam Mahdi tu ada pada saya. Kan, orang lain semua kata tak betul, tak ada. Ustaz Kazim pun kata, nengokkan pada ciri-ciri tu macam ada. Apa dia? Yang pertama saya tengok kening bersambung. Lepas tu dahi lueh. Kalau bahasa kita kata jendul lah kan. Dahi lueh, kening tebal bersambung pula tu. Ciri pada muka ada. Tapi saya nak tanya, pandai tak cakap Arab? Allah, cakap Arab tak pandai lah, katanya. Mika orang mana? Orang Cemur. Nampak benar tak ada harapan. Orang Melayu ke? Melayu lah Ustaz. Orang Perak, orang kita Perak. Lagilah lebuh. Kan? Pasal apa Ustaz Kazim terus tak kata dia bukan Imam Mahdi? Sebab Ustaz Kazim kata orang yang datang tu besar orangnya. Kan? Besar, berketul-ketul badan. Kalau dia hentak ni sekarang. Baik kita kata tu, ciri-ciri tu ada. Tapi pandai tak cakap Arab? Dia kata tak pandai. Lepas tu dia sendiri mengaku, dia sendiri malu Allah. Kalau gitu bukanlah ya? Bukan. Lepas tu Ustaz Kazim kata, kalau lah balik ni bantainya belajar cakap Arab, lepas tu datangnya balik. Sudah. Baik aku cabut lari cepat, katanya kan. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak ceritanya apa tadi? Malaikat Israfil lagi besar daripada malaikat Jibril. Tapi tuan-tuan, saya pendekkan lagi hadis tu. Malaikat Israfil pula kata apa? Sebenarnya saya pun tak besar, ada yang lagi besar. Dan malaikat yang paling besar ialah malaikatu hammalatul arsh, malaikat yang menanggung arsh. Malaikat yang menanggung istana Allah itu ada 8 malaikat. Dan ada riwayat lain menyebutkan 4 malaikat. Dan malaikat itulah yang paling besar. Kami semua ni duduk bawah satu sayap dia sahaja. Masya Allah. Di sini dapat pengajaran apa dia? Yang kata malaikat ni walaupun dia makhluk yang sangat besar, tetapi mereka itu tawadhu', merendah diri. Adapun manusia ketok-ketok, renik-renik, tak padan kecil, tapi sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong dengan Allah. Surah pun tak nak jejakkan kaki. Kan? Padahal macam-macam nikmat Allah bagi. Badannya kecil aje. Kan? Kalau ditampur kan, kira nak ceritanya orang kita ni kecil-kecil aja. Baru ni saya pergi umrah tuan-tuan ni bulan 12. Tiba-tiba masuk cerita umrah pula. Pasal perjalanan Nabi ni daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Ya, siapa belum jejakkan kaki lagi ke Masjidil Haram, iaitu di Mekah, saya rasa memang dah patut dah sampai masanya. Sebab apa? Kiamat dah dekat. Lepas tu dia kata, ustaz ni COVID ni macam mana ni, kita pun tak tahu, risaulah juga nak pergi. Baik pergi. COVID ni tak tahu lah bila. Ini demo kata lah tuan-tuan, demo kata. Kan, mereka kata lepas Omicron, lepas ni Megatron. Kan, lepas Megatron Decepticon. Ya, lepas Decepticon, last kan nanti baru dia keluar Optimus Prime. Dia akan keluar banyak lagi virus lepas ni, dan banyak lagi lah kita kena vaksin. Kan, daripada 2 pergi ke 3, lepas ni nak pergi ke 4. Demo kata, ini demo kata ni reka lah ni. Ya, demo kata sampai 13 dos kita kena cucuk. Apa kelebihannya bila cucuk sampai 13? Kita akan dapat melihat Tuhan. Itu kelebihan dia. Ya, pasal apa boleh melihat Tuhan? Sebab dah mati, bolehlah tengok Tuhan. Ya, wallahu alam. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cerita pergi Mekah baru ni tuan-tuan ya. Orang kita ni renik-renik lah. Ya, nak cerita orang kita ni ketok-ketok je. Saya pula bila dah masa tu dapat semayang semayang rapat-rapat, bulan 12 tu dah boleh semayang rapat-rapat. Kita di Malaysia 2 tahun tak boleh rapat, kena berjarak. Bila dapat rapat tu rasa geli-geleman. Kan, bila bersentuh, geli pula rasanya. Kan, pasal kita dah biasa berjarak, tiba boleh bersentuh rasa geli. Bertambah lagi gelinya pasal sebelah saya tu orang Afrika. Ya, dapat pula berita kata Omicron daripada Afrika. Ya Allah, Afrika pula sebelah aku ni. Udahlah orang Afrika bersin pula dia, acem katanya. Kita dengar dia bersin tu, kita ingat orang Afrika lain bunyi bersin apa sama. Ya, ingatkan kok orang Afrika amat katanya. Kan, Ayub katanya. Tak, acem juga. Ya, lepas tu pula dah lah masa semayang dia ngeluarkan sapu tangan, ngelak ingoh. Muang ingoh lah pun masa semayang keluar 2-3 kali, kita pun dah risau. Jadi nak ceritanya tuan-tuan ya, kalaulah ada sangka buruk kita kepada saudara muslim kita, ya, sedangkan sebenarnya yang menyebabkan berjangkitnya penyakit itu ialah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kata tak jadi, tak izin, tak berjangkit juga. Kan, kalau kita jarak pun, berapa ramai di kalangan kita ni yang jarak pun, tak jumpa orang pun, tak keluar pergi mana-mana pun. Kemudian ada yang kata kamu ada ngorder barang kot, online ni. Demo yang hantarnya tu yang positif tu, ataupun order food panda ke yang hantar makan tu yang positif tu kamu jangkit. Tak ada. 6 bulan saya tak jumpa orang, tak ada order food panda, tak ada apa, tapi positif. Maknanya Allah izinkan benda tu kena juga ya. Tapi kita sebagai orang Islam disuruh supaya mengambil langkah berhati-hati, berjaga-jaga. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Pencegahan itu lebih baik daripada mengubati. Okeylah tu kalau nak pakai mask, okeylah kalau kita nak jarak ya, tapi nak ceritanya bahawasanya penyakit itu berjangkit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ya, waktu kami balik tu ada 5 orang jemaah positif. Bila positif, dia kena kuarantin. Masa tu kami pergi Mekah, balik daripada Madinah, dia kuarantin di Madinah, ada 5 orang. Kami 49 orang, tolak 5 orang, tinggal 44 orang, semua balik. 5 orang tak balik. Daripada 5 orang tu ada 2 orang isteri. Isteri positif, suami negatif. Jadi suami dia tak puas hati. Ini tak adil. Kita pun kata, kenapa tak adil Pak Cik? Kenapa saya tak positif? Oi, dia pun nak positif juga. Sebab dia kata tak adil, isteri dia bila positif kuarantin dapat duduk lama di Madinah. Saya pun nak positif. Sudah. Kan, macam mana pula dah keputusan PCR-nya ya Pak Haji negatif, isteri yang positif. Boleh tak saya nak tunggu sekali? Jawapannya boleh. Sebab kalau kita pergi umrah sekarang ni, kita kena ambil insurans COVID. Tapi yang positif sahaja akan ditanggung. Ya, siapa positif, penginapannya ditanggung, makan minumnya pun ditanggung, dan ada orang jaga, muassasah jaga di sana. Tapi kalau negatif nak tunggu boleh tak? Boleh. Kena tanggung sendiri. Pak Haji tu kata apa? Kalau gitu tak apalah, biar teman balik je lah katanya. Tak jadi pula. Tadi nampak macam sayang berbenar dengan bini je kan, rasa macam tak nak tinggal. Lepas tu bila kata tanggung sendiri, tak apalah, teman balik. Tapi nak ceritanya, dia kata apa dia? Saya kenapa tak positif? Saya tidur sebilik dengan isteri saya. Bukan takat tidur sebilik, sekatil lagi.
Lepas tu tak payahlah saya cerita apa saya buat atas katil tu katanya. Kan? Tapi nak ceritanya kenapa saya negatif. Maknanya di sini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan kesemuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, berbalik kepada cerita Isra' dan Mi'raj. Dia lari-lari sikit, campur-campur boleh? Jalan 10 minit lagi lebih kurang lah. Baik, jadi Nabi tadi naiknya Buraq, waktunya malam. Kemudian Nabi daripada mana tadi? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Palestin. Baik, saya rasa ramai di kalangan kita ni dah pergi Masjidil Haram di Mekah. Masjid Nabawi pun mestilah pergi. Kalau buat haji, buat umrah, ya, takkan tak pergi Madinah, takkan tak pergi Masjidil Nabawi, takkan tak ziarah makam Nabi. Memang ibadah kita tu tak ada pun yang kita buat di Madinah pun. Semuanya di Mekah, ya. Tawaf di Mekah. Tapi ada orang kata, ustaz sekarang ni ada baru dekat Pulau Pinang je, tak payah pergi Mekah. Tu ajaran sesat. Kalau dia buat praktikal tak apalah, tapi betul-betul dekat Mekah. Kemudian sa'i pun dekat Mekah juga, ya, melontar jamrah ke apa, semua ibadah itu dilakukan di Mekah. Adapun Madinah itu ziarah, tidak sempurna, tidak lengkap haji dan umrah kita tidak jika tidak menziarahi makam Nabi, tidak menziarahi Masjid Nabawi, tidak menziarahi bumi Madinah. Baik, jadi Masjid Haram, Masjid Nabawi kita pergi. Bila balik daripada umrah, balik daripada haji, ada tak teringat, terlintas dalam hati kita nak pergi Masjidil Aqsa? Ada tak? Ya. Banyak di kalangan kita ni, termasuklah saya dulu pun samalah juga. Bila balik aja, umrah dah buat, haji pun dah buat, lepas ni duit kita ni kita guna pergi Vietnam lah pula. Kan? Pergi Bandung, pergi mana lagi? Phuket. Phuket teruk sangat. Pergi Krabi ke, kan? Pergi apa ni, belah-belah tu lah, Thailand ke, pergi mana lagi? Korea ke, kan? Pergi Jepun ke, pergi Amerika ke. Saya sebut pergi Amerika ni tuan-tuan ni, saya ada melawak dengan seorang makcik. Kan? Makcik ni masa tu kami pergi rombongan ke mana ya? Aceh ke mana dah? Ke Vietnam ke? Kan? Dia ni setiap kali ada je rombongan je dia mesti pergi. Kan? Merata-rata dia perginya. Saya pun kata, makcik mesti Amerika tak sampai lagi. Amerika 2 kali pergi katanya. Amerika dah 2 kali. Dia kata semua satu dunia saya sampai dah ustaz. Kan? Amerika tu dah 2 kali. Ui, banyaknya duit makcik. Apa tak banyaknya? Makcik ibu tunggal. Lepas tu pula pakcik kamu yang dah meninggal, dia tu kaya, banyak harta. Kan? Banyak hartanya, tanahnya berapa ekar. Rumah-rumah sewa. Stable lembu kuda. Kan? Apa ni, dalam negeri, luar negara, banyak tanahnya. Jadi bila dia nak mati, makcik enjoy lah katanya. Itu jawabnya. Dulu makcik masa dia hidup, makcik ngajak payah benar tu. Dia elok dia mati, makcik merata jalan katanya. Kan? Untung pula dia suaminya kaya, banyak tanah. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Masjidil Aqsa ni adalah masjid yang mesti termasuk dalam senarai permusafiran kita. Kalau ikut ranking, Nabi kata yang ketiga. Ini berdasarkan hadis. Nabi kata, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu memberatkan perjalanan ataupun jangan bersusah payah untuk sampai pada 3 tempat, iaitu pada 3 buah masjid, iaitu Nabi kata Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Aqsa di Palestin. Jadi maknanya mengikut turutan, kita kena pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin. Siapa belum pergi, belum sampai lagi, mesti ada cita-cita, mesti ada niat, mesti kena ada keinginan untuk sampai Masjidil Aqsa. Bila sebut Masjid Aqsa yang dekat Palestin tu ke ustaz? Yang Israel tu ke? Situlah. Tak ada pasal. Orang cari naik katanya. Cari naik nak buat apa? Orang pergi sana kena tembak ke orang? Mati apa tak dapat. Kalau nak cerita mati ni tak payah pergi sana. Duduk di Ipoh ni pun macam-macam cara boleh mati. Aksiden mati, lemah, banjir mati lemah, mati tercekik biji durian, mati saja tak ada sakit apa, jogging, pusing-pusing keliling taman ni, jogging terjerombak. Kan? Bila cek-cek rupanya kena serangan jantung, mati juga. Jadi cerita mati ni tak mana pun kita boleh mati. Tapi apalah orang kata
apalah ayatnya pun. Apalah sangat ya kalau kita ada kemampuan dan kita sampai ke Masjid Aqsa, masjid yang memang dituntut oleh Nabi kita untuk sampai kepadanya. Ya, Masjidil Haram ni tuan-tuan, ganjaran pahalanya 100,000 kali ganda. Sebab itu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini juga kata ulama mengisyaratkan ya kita kena pergi Masjidil Haram, ganjaran pahalanya 100,000. Apa saja ibadah? Solat, solat, zikir, doa, baca Quran, minum air Zam-Zam, apa sajalah yang kita buat ya, iktikaf di Masjidil Haram itu gandaan pahalanya 100,000 kali ganda. Masya-Allah, banyak tak? Banyak. Sebab tu ramai yang balik bila sampai Ipoh, dia pun dah balik rumah. Taman Bersatu ni Taman Bersatu kan, dia balik rumah kan, lepas tu tengok dia tak datang surau. Pelik. Balik umrah, balik haji, dia tak datang surau, berbulan-bulan tak datang. Kita pun pergilah ziarah dia kan, kenapa tak datang surau, lama tak nampak. Sebelum pergi umrah hari tu pergi, kenapa bila dah balik umrah ni tak datang surau? Tak payah katanya. 3 tahun, kalau kira 3 tahun. 3 tahun apa? 3 tahun tak payah ke surau. Sebab pahala yang hari tu pun tak habis makan lagi katanya. Jadi cara jawab tu nampak macam cerodik. Itulah sebenarnya tengin namanya. Ya. Sebab tanda-tanda orang yang mendapat haji yang mabrur ialah apabila dia balik ke tanah air, dia akan istiqamah sebagaimana ketika dia berada di tanah haram ataupun ketika dia berada di Mekah. Ada satu cerita tuan-tuan ya, tapi saya rasa ini cerita yang dibuat, yang direka, tak betul agamanya. Tapi saya dengar cerita ni daripada penceramah khusus haji. Dia nak bagi, orang kata nak bagi tak mengantuk lah kot ya. Yang dengar ceramah tu, dia kata bila pergi sana tuan-tuan ya, kena pergi awal, jangan lambat. Nanti kalau kita pergi lambat tak dapat solat dalam masjid. Dia kata kita kena pergi awal, paling-paling lambat pun setengah jam, kalau boleh 1 jam sebelum pergi. Jadi ada seorang pakcik ni terlambat pasal dia tidur. Musim sejuk ni tuan-tuan, sedap tidur. Jadi pakcik ni terlajak azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tak macam bila Mekah? Adalah sikit macam Jawa katanya kan, ada bunyi Jawa sikit. Baik, jadi bila azan pakcik ni pun sedut-sedut kelang kabut dia, capai kepiah pakai baju, dia pun turun lift berambat pergi ke masjid. Masa dia berambat tu orang semua tengok dia kan sepanjang jalan. Dalam hati dia, apa dia menengok aku ni? Kan sampai depan masjid tu askar jaga kan, askar pun tahan. Haji dia pun malas nak melayan askar tu. Solat katanya, solat haji kan, aina sirwal. Askar tu kata aina sirwal, seluar mana seluar? Rupanya tak pakai seluar kan, patutlah orang tengok dia. Nak ceritanya punya kelang kabut ya, pasal dah terlambat. Tapi tuan-tuan, budaya tu katalah kita bawa ke sini, ataupun yang kita dah memang lama amalkan, azan aja kita buat nohe je kan, nanti tunggu qamat baru kita datang. Ada tak siapa nahan kita? Penuh tak masjid? Penuh tak surau? Tak penuh kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang, dah azan dah bang? Baru azan, belum qamat kan. Ni biasanya perangai orang yang rumah dekat. Kan, ni bukan nak kata orang sini ni, orang Zimbabwe ni kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Qamat. Bang, dah qamat dah bang, surah dah qamat dah bang. Baru qamat, belum takbir. Allahu Akbar. Bang, imam dah takbir dah bang. Baru takbir, belum Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bang, imam dah baca Fatihah. Abang tunggu apa lagi? Baru Fatihah, belum baca surah. Kan? Takkan abang nak tunggu imam baca surah? Kalau imam baca surah pendek kan? Tak dan. Imam di surah kita tu aku kenal. Dia tu kemaruk nak jadi imam. Dia kalau baca mesti panjang. Ramai jemaah dah mengungok rangat dah. Dia kalau baca mesti panjang. Kamu tak percaya, kamu dengar sekarang. Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar apa dibacanya? Yasin. Tengok Yasin bantainya kan. Imam tu kalau baca mesti panjang. Rupanya dia baca Yasin. Allahu Akbar.
Satu ayat aja kan. Tapi itulah, kalau adalah imam yang baca panjang-panjang ni tuan-tuan ni, memang ada pernah sahabat yang baca panjang, kemudian sahabat lain merungut. Sahabat lain jumpa Nabi, ya Rasulullah, dia tu kalau jadi imam bacanya panjang. Nabi panggil dia. Nabi kata, tengok kepada jemaah. Kalau jemaah ramai yang uzur, musafir, ibu yang menyusukan, ada banyak kategori jemaah yang kita tak boleh nak baca panjang, maka Nabi kata fal yukhaffif, ringankan solat. Kan? Jangan ikut sedap kita je kan. Ini Pak Haji tu kencing manis, darah tinggi, gaut, kencing tikus, kena kencing orang, menyakit kencing banyak. Kita baca panjang-panjang, ketor lah kawan. Ya? Baik. Kat mana cerita kita ni? Cerita Isra' dan Mi'rajnya jadi lari. Baik, kemudian tuan-tuan ni ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni kalau ikut riwayat ada dua. Satu 1000 gandaan pahala, satu lagi menyebutkan 500. Masjid Nabawi 1000. Jadi kalau ikut ranking Masjidil Haram 1000, Masjid Nabawi 1000 kali ganda, Masjid Aqsa 500. Kalau ikut turutannya gitulah, nombor 1 Masjid Haram, nombor 2 Masjid Nabawi, nombor 3 Masjid Aqsa. Jadi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi singgah di Masjid Aqsa, Nabi menambat, mengikat buraknya pada tembok masjid. Itu diceritakan dalam riwayat. Kata ulama, apa pengajarannya? Kalau kita naik kenderaan, kunci kenderaan. Sekalipun tempat yang kita pergi itu masjid, jangan biar kunci. Kan, mentang-mentang lah kita imam lah, contoh kan, imam ke Bilal ke, sampai-sampai parking kan, matikan enjin, tinggal kunci. Lepas tu ada jemaah kata, Pak Bilal, kunci tinggal. Tawakal katanya kan. Lepas sembahyang tengok motor dah lebuh. Tawakal. Itu makna tawakal ialah berusaha, berikhtiar, kemudian berdoa dan berserah kepada Allah. Kita tinggalkan kenderaan, ada doa dia. Kita tinggalkan rumah, ada doa dia. Bismillah, tawakkal ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Barulah bila kita pergi musafir, kita pergi masjid, kita pergi surau, pergi mana-mana, rumah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kita tak minta Allah tolong jaga, tu yang balik-balik barang hilang, rumah kena pecah. Jadi lepas ni ingat, tinggal kenderaan pun doa, tinggal rumah pun doa. Kemudian Nabi tambat buraknya pada tembok masjid. Cuma ada berita yang berkaitan dengan Masjid Aqsa ini juga tuan-tuan ya. Kalau kita biasa mengikuti perkembangan dunia ya, yang kata Masjid Aqsa ni selain daripada masjid kita orang Islam, rupanya Yahudi pun tak juga, dia pun rebut juga Masjid Aqsa. Kemudian Nasrani, Kristian pun merebutkan Masjid Aqsa kerana dianggap Masjid Aqsa ataupun digelar juga Baitul Maqdis ini adalah tempat suci mereka. Namun begitu bagi kaum Yahudi, dia sebenarnya bukan menganggap masjid itu, dia nak merobohkan masjid. Sebab dia kata di bawah tapak masjid itu ialah sebenarnya tapak kuil mereka ataupun bangunan yang dibina oleh Nabi Sulaiman AS. Lalu mereka pun sedang berusaha untuk membina The Temple of Solomon ataupun dipanggil juga Haikal Sulaiman. Dan bukan katanya dah berusaha, bukan kata berusaha nak buat, ada yang kata dah siap dah pun. Dia dah korek dekat bawah Masjid Aqsa tu. Maka sebab itu berlakunya keretakan-keretakan pada bahagian tembok dan juga bangunan Masjid Aqsa. Sebab mereka telah mengorek dan membina Haikal Sulaiman. Baik, kemudian kalau sekarang ni tuan-tuan ni kita tengok dekat bahagian tembok burak itu kawasan yang dikuasai oleh Yahudi. Yahudi menjadikan tempat itu sebagai tempat ibadat mereka. Kalau boleh tengok dekat YouTube, ya, Yahudi ni bila pergi dekat tembok tu, dia akan melekat macam Spiderman. Ataupun dia berdiri dekat situ, dia letak kepala dia hantuk-hantuk ke, ataupun dia teroyak dekat situ. Itu dianggap sebagai perlakuan untuk taubat. Maknanya kalau mereka meratap dekat situ, sebab tu dinding tu dipanggil wailing wall, tembok ratapan. Siapa meratap, melekat dekat situ, teroyak dekat situ, itu dikira sebagai sudah pun bertaubat dan menyucikan dosa-dosa. Jadi kawasan tembok burak itu telah dikuasai oleh Yahudi. Baik, jadi Nabi pun naik ke atas masjid. Nabi mengimamkan solat. Jadi saya pendekkan lagi ceritanya tuan-tuan ni. Semua Nabi-Nabi menjadi makmum kepada Nabi Muhammad. Selesai solat, Nabi bersalaman dengan semua Nabi-Nabi dan Rasul. Tapi dalam riwayat ini yang menariknya apa dia? Last sekali
bila Nabi nak salam dengan jemaah yang terakhir sekali. Mukanya bengis, masam, tidak senyum. Sedangkan Nabi Muhammad bersalaman dengan Nabi-Nabi yang lain, senyum dan mengucapkan tahniah kepada Nabi Muhammad. Tapi yang leh ni muka dia tak senyum. Lalu malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, ya Rasulullah, kenalkan jemaah yang leh ni, lain-lain tadi semua Nabi, tapi ada pula celuih pula seorang, ya, yang dia ni Malaikatu Malik alaihissalam, malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Patut letak senyum, patut letak nyerongin, kan? Tapi tuan-tuan, diriwayatkan ketika Nabi menghulurkan tangan dan bersalaman dengan malaikat Malik, itulah sekali seumur hidup malaikat Malik senyum, dan dia tidak senyum lagi selepas itu. Nak ceritanya tuan-tuan, yang kata malaikat Malik ni tugasnya menjaga pintu neraka, memang bengkin, memang ganeh, memang garang, ya, dan dia tak bagi can. Kalau masuk syurga, malaikat Ridwan dia nyerongin aja, dia sambut kita pun selamat datang ke syurga, kan? Tapi malaikat Malik tak ada, selamat datang ke neraka, tak ada. Dah malaikat Malik pun sudah azab. Tengok muka malaikat Malik, belum masuk neraka lagi pun dah azab. Itu belum lagi dijekah dan diterajang, dilempar, ya, dan dihumban ataupun dicampak oleh malaikat Malik. Sebab masuk neraka dia tidak melalui pintu, dia akan disepak, diterajang oleh malaikat. Na'udzubillahi min zalik. Tapi ada pun masuk syurga melalui pintu, disambut dengan malaikat Ridwan yang sentiasa senyum. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam syurga, amin ya rabbal alamin. Okey, pendek lagi ceritanya, Nabi pun dah naik sampai atas lah tuan-tuan, ya. Ceritanya kita skip, ya, 7 lapis langit tu dah lepas, kemudian naiklah sampai Arash, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menganugerahkan kepada Nabi, ya, perintah solat sebanyak 50 waktu. Ya, sebelum itu tuan-tuan, ya, ucapan apabila Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala apa dia? Sehingga ucapan itu dirakamkan di dalam bacaan solat kita. Dia ada dialog dia. Tapi dialog itu disemadikan ataupun dirakamkan di dalam bacaan solat kita, iaitu bacaan tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nanti balik ni tengok apa terjemahan dia. Itulah dialog ketika pertemuan antara Allah Subhanahu wa taala dengan kekasihnya, ya, Habibullah Muhammad, Habibullah, ya, Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi yang kita kasihi, ya, yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menganugerahkan solat 50 waktu, turun naik, ya, sebanyak 9 kali. Siapa yang bagi cadangan? Kita patut berterima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, fa inna ummataka la tutiqu dzalik, umat kamu tidak mampu melaksanakannya. Banyak tu 50, tak larat. Nabi turun naik sampai 5. Kemudian dah 5, kata Nabi Musa, fa inna ummataka la tutiqu dzalik. 5 pun banyak, umat kamu mesti ramai yang ponting, celum celam tenggelam timbul colan calin. Rupanya betul kalau kita buat dia panggil apa, ya, bukan kajian, ya. Saya selalu dengar Datuk Dr. Fadilah Kamsah sebut apa, berdasarkan dia punya survey, survey dia, kalau dia buat ceramah di sekolah, contohnya budak-budak ni berapa peratus yang solat cukup 5 waktu? 20%. Yang terbaru sekali saya dengar dah naik sikit, 27%. Ya, apabila kerajaan ke ataupun kita ni dah mula berkempen solat, lama-lama naiklah peratus tu. Tapi puratanya sekitar antara 20 ke 30% yang cukup 5 waktu. Kemudian yang lain bila ditanya, mengkema yang lain ni tak solat ke? Solat. Habis tu tak cukup. Maknanya yang tadi 20% cukup 5 waktu, lain tak cukup. Bila tanya, Mika berapa waktu solat? Dua. Apa dua? 2 waktu. Budak-budak jawabnya apa itu? 2 waktu.
Kan? Solat apa yang 2 waktu tu? Maghrib, isyak, maghrib, isyak. Kenapa maghrib dengan isyak ya? Bapak pergi masjid, bapak pergi surau. Dia ajak pergi sekali. Patutlah pergi. Kan? Yang waktu lain tak semayang katanya. 2 waktu, mana pergi lagi 3? Tak cukup 5. Ya, tak sempurna. Dia jawab, kira okey lah ustaz, ada juga 2 daripada tak ada katanya. Kan? Kawan saya lagi teruk. Kenapa? Kawan saya seminggu sekali semayang. Hari Jumaat je lagi teruk. Saya kira okey lah sehari 2 kali. Tanya pula kawan yang seminggu sekali, betul ke seminggu sekali? Kira okey lah ustaz, ada juga tunjuk muka hari Jumaat seminggu sekali. Kawan saya lagi teruk. Ada lagi teruk. Setahun 2 kali katanya. Semayang apa tu? Semayang raya. Raya haji, raya puasa baru nampak muka. Kalau tidak, lebur katanya. Kawan yang semayang setahun 2 kali pula, dia kata kira okey ustaz, setahun 2 kali. Kawan saya lagi teruk, langsung tak pernah semayang. Leh sekali baru ni meninggal ustaz. Kan? Leh sekali meninggal baru semayang. Dah meninggal macam mana pula semayang? Tu pun bukan dia semayang, orang semayangkan dia. Kan? Ya Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sekitar 20 ke 30% saja ya penduduk muslim kita yang menyempurnakan solatnya 5 waktu. Ini sangat parah. Ya, parah lah tu. Ya, kalau ikut jenayah ni tuan-tuan, jenayah yang paling besar, ya, yang lebih dahsyat daripada jenayah yang lagi besar sebenarnya meninggalkan solat. Orang yang meninggalkan solat lagi teruk daripada orang yang meruntuhkan masjid. Ya, kalau dia datang ke surau ni, katuk-katuk surau, roboh surau ni. Oi, jahat betul kamu ni, macam dajjal betul. Kan? Dia kata, pak cik tak semayang lagi teruk. Saya meruntuhkan surau, pak cik meruntuhkan agama. Kan? Tak cukup meruntuhkan surau, dia pergi ke Mekah, Kaabah dia runtuhnya. Jahat tak? Jahat. Tapi dikira jahat kerana meruntuhkan Kaabah, tapi orang yang tidak solat meruntuhkan agama, lagi jahat. Jadi tuan-tuan, sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam ya berdoa, Rabbi ja'alna muqimas salah. Kalau ikut doa tu, Rabbi ja'alli muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, kalau kita nak ambil jamak, ambil ramai, Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Kita kena doa ni banyak-banyak supaya kita dan ahli keluarga kita adalah di kalangan orang-orang yang mendirikan solat. Jam pun dah 9.20 ya. Masa dah times up dah ni. Ni bukan masa kecederaan lagi ni. Ini dah masa kira parah dah ni. Ya, jadi saya ambil masa sedikit untuk menutup. Boleh? Dan anggaplah ceramah malam ini siri pertama. Minggu depan jemput lagi, boleh? Boleh? Saja saya gantungkan ceramahnya. Sebenarnya banyak lagi tuan-tuan ya. Cerita Isra' Mi'raj ni sebelum Nabi pergi. Ni cerita sebelum Nabi pergi. Tadi tu kira dah skip dah. Nabi ditentang oleh kaumnya ketika berdakwah dengan tentangan yang sangat dahsyat. Itu yang kita dengar cerita Nabi pergi ke Taif. Ya, Taif ni tempat yang sejuk macam Cameron Highland lah kalau dekat Mekah. Lepas tu pula Nabi pada tahun ketika Isra' dan Mi'raj, ya, berlakunya kematian 2 orang yang tersayang, ya, iaitu pakcik Nabi Abu Talib dan juga isteri kesayangan Nabi Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, sehingga tahun itu digelar Amul Huzni. Dan kata ulama, antara sebab Allah membawa Nabi Isra' dan Mi'raj ialah kerana nak menghiburkan hati Nabi yang sedang sangat berduka cita. Walaupun Nabi tuan-tuan ni, apabila orang yang dia sayang sangat dan orang yang menjadi backup utama kepada dakwah baginda, ya, sebab itu kata ulama tuan-tuan, isteri ni ya, di belakang suami dia adalah merupakan tulang belakang ataupun orang yang menjadi pendukung utama. Maka sebab itu pentingnya ya, suami memiliki isteri yang solehah. Ada satu ucapan daripada penceramah Indonesia, kan? Ibu-ibu, bapa-bapa, kejayaan seorang lelaki itu bergantung kepada wanita yang berada di belakangnya. Kan kita dengar pun meremang, kan? Meremang bulu roma dengar. Kejayaan seorang lelaki itu, pria itu, di belakangnya ialah wanita, para ibu, para isteri. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, jika dia ada seorang isteri pun dia berjaya. Kalau 2 lebih berjaya. Kalau 3 istrinya berjaya-jaya. Kan? Bukan. Seronok apa yang Dr. Fadilah Kamsah kata, seorang seronok, 2 ronok.
Tiga ronok, kalau 4 beronok-ronok. Kan? Dia punya ucapannya, kalau 3 isterinya lebih berjaya, kalau 4 memang dia akan mencapai kemuncak kejayaan. Orang perempuan dengar tadi daripada meremang bulu roma, bulu ketiak pula meremang. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita akan pergi kepada siri yang kedua insya-Allah, iaitu pandai-pandai saya je lah minggu depan tu. Nantilah lagi 2-3 bulan ke 2-3 tahun lagi boleh. Kan? Dia kalau kerap sangat pun menyampah juga kan. Biar lama-lama sikit dah rindu-rindu nanti kan. Jadi saya minta ampun, minta maaf jika ada salah dan silap. Terima kasih banyak sekali lagi kerana sudi menjemput saya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. منا ومنكم تقبل يا كريم.